Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran muamalat. Tajuknya rujuk. Apakah ni rujuk ni? Rujuk ni artinya kembali. Kembali. Dalam bab tajuk gadaian ni, ceritanya ia indah jadi bergadai. Rujuk ni ia tidak jadi bergadai. Contohnya, cikgu bergadai rumah. Cikgu bergadai rumah Rasi Ahmad. Bayangkan, cikgu gadai rumah Rasi Ahmad. Jadinya nda semena-mena cikgu nda jadi. Arti namanya rujuk ni. Cikgu nda jadi bergadai rumah tu Rasi Ahmad. Ia namanya rujuk. Artinya macam mana tanda-tanda rujuk itu? Macam mana tandanya orang yang orang bergadai itu rujuk? Okey, sini kita lihat. Tanda orang yang bergadai itu rujuk, yang ini dia jadi bergadai, ialah dengan cara mengambil sesuatu tindakan yang menghilangkan miliknya. Kalau kita ni dia jadi bergadai, tandanya kita ni hilangkan milik itu. Macam mana cara menghilangkan itu? Kan magic. Ini contohnya seperti benda yang digadai itu diberikannya kepada orang lain. Artinya rumah tadi yang cikgu gadaikan itu kepada Syekh Ahmad. Kemudian cikgu dah jadi bergadai Syekh Ahmad ni. Caranya supaya indah jadi bergadai itu ialah cikgu berikan rumah itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Cara yang kedua, atau dijualnya. Artinya cikgu dah jadi bergadai Syekh Ahmad, tetapi rumah itu cikgu jual. Kita cikgu jual arah orang lain, orang ketiga. Katakanlah cikgu jual arah si Acong, Cina, Cina yang membeli rumah itu. Itu caranya menghilangkan milik. Okey. Atau cara yang ketiga di sini, atau digadaikannya dan orang itu menerimanya. Artinya cikgu tadi mula-mula menggadai Syekh Ahmad rumah. Kemudian cikgu beritahu cikgu dah jadi. Pasal apa kita dah jadinya? Pasal cikgu menggadaikan rumah kepada orang lain. Artinya atau digadaikannya dan orang itu menerimanya. Artinya cikgu gadaikan arah orang lain lagi, bukan arah Syekh Ahmad, tapi arah orang lain. Itulah ada 3 sini cikgu sebut cara ataupun tindakan ataupun tanda orang yang rujuk itu. 1, cikgu berikan kepada orang lain. Yang kedua, dijualnya. Dan yang ketiga, di sini digadaikan. Ingat ya, ada 3 tanda nih. Diberikan, dijual, digadai. Ingat itu. Dan orang itu menerimanya. Cikgu berikan kepada orang lain, orang itu sudah menerima. Kemudian ataupun cikgu jual, kemudian orang itu menerimanya. Orang membeli itu menerima. Atau digadaikan dan orang yang menerima gadaian itu sudah menerima. Inilah tanda orang yang bergadai itu rujuk. Faham tu? Ada 3 tu. Okey, kita lihat masalahnya. Nombor 1 titik. Jika orang bergadai dalam bahasa Arabnya rahin, itu rujuk daripada gadaian itu, dan benda yang digadai itu belum diterima oleh orang yang menerima gadaian, yakni murtahin. Cikgu contohkan tadi, cikgu bergadai rumah kepada siapa tadi? Si Ahmad. Cikgu gadai rumah si Ahmad tadi. Kemudian cikgu begitu, dan si Ahmad itu belum menerima, belum diterima. Si Ahmad tadi orang menerima gadaian, artinya si Ahmad belum menerima rumah yang cikgu gadaikan itu. Ini maksud masalah yang pertama. Cikgu ulangi balik, cikgu bacakan. Jika orang bergadai, yakni rahin itu rujuk. Cikgu rujuk daripada gadaian dan benda yang digadai itu belum diterima si Ahmad tadi. Apa kesnya tu? Ini penjelasannya. Harus ia rujuk, yakni tidak jadi bergadai dan terbatal gadaian tersebut. Artinya cikgu harus rujuk. Tidak jadi bergadai. Pasal apa? Barang tu belum diterima.
dan terbatal gadaian tersebut. Terbatal artinya tidak jadilah. Kemudian masalah yang kedua, jika orang yang bergadai yakni rahin atau cigu rujuk daripada gadaian, artinya cigu dia jadi bergadai dan benda yang digadai itu, benda yang cigu gadaikan tadi itu rumah telah diterima oleh orang yang menerima gadaian yakni murtahin. Siapa tadi namanya? Ahmad. Cigu kan menggadai rumah tadi. Kemudian cigu dah jadi, sedangkan rumah itu sudah di tangan si Ahmad. Yang nombor satu tadi belum di tangan. Ini sudah di tangannya. Apa tu ceritanya tu? Penjelasannya sini tidak harus dan ditegah rujuk. Artinya kalau sudah barang di tangan orang, di tangan si Ahmad tadi, maka tidak harus dan ditegah ketani rujuk daripada gadaian. Kerana apa? Kerana gadaian itu telah berjalan kuat kuasanya. Ingat itu kalau sudah di tangan dengan sendirinya gadaian itu sudah berjalan. Okey, masalah yang ketiga. Jika orang yang bergadai yakni rahin itu melakukan sesuatu tindakan yang menghilangkan milik ke atas benda yang digadai yakni marhun itu, atau mengurangkan benda yakni marhun itu, sedangkan benda yakni marhun itu telah diterima oleh orang yang menerima gadaian. Faham kamu ni apa maksudnya? Jika orang bergadai, siapa yang bergadai tadi? Cigu. Cigu melakukan sesuatu tindakan. Cigu menghilangkan milik ke atas benda yang cigu gadaikan tadi itu. Apa tadi benda cigu gadaikan? Rumah. Kemudian ataupun cigu mengurangkan benda yang dimarhun itu. Rumah tadi yang serba lengkap, cigu kurangkan. Cigu kurangkan. Contohnya cigu merubuh garage misalnya. Kan ada garage tempat jumpa kereta, cigu rubuh. Cigu kurangkan benda tersebut. Sedangkan benda tadi itu, rumah tadi itu sudah diterima si Ahmad. Orang menerima gadaian tadi itu siapa namanya? Si Ahmad. Macam mana tu ceritanya tu? Kan tadi kalau sudah sampai di tangan si Ahmad benda tu yang digadaikan itu, dengan sendirinya gadaian berjalan, berkuat kuasa. Sekali sudah di tangan si Ahmad, cigu kan mengurang-urangi benda tu, daripada sempurna menjadi indah sempurna. Ada kurangnya. Maka contoh tindakan tersebut ialah, lihat sini penjelasannya, menghilangkan milik itu ialah satu diwakafkannya. Menghilangkan milik itu cigu wakaflah. Yang mengurangi tadi saya cigu terangkan ni. Menghilangkan milik itu maksud sini diwakafkannya. Cigu mewakafkan rumah itu, anak-anak yatim misalnya. Dan rumah itu sudah di tangan si Ahmad, maka sini wakaf itu tidak sah. Tidak boleh kerana sudah di tangan Ahmad benda itu tadi. Yang keba dijualnya. Cigu menjual rumah itu arah orang lain, orang ketiga. Sedangkan rumah itu dipegang sudah, diterima sudah oleh si Ahmad tadi. Maka apa ceritanya? Jualan itu adalah tidak sah. Yang kejem, disewakan. Rumah yang cigu gadaikan tadi itu arah si Ahmad, cigu sewakan arah orang lain. Cigu sewakan arah doktor. Doktor menyewa sana. Maka penyewaan itu pun adalah tidak sah. Ingat itu kalau sudah harta benda yang digadaikan itu sudah di tangan orang yang menerima gadaian, maka tidak sah ketani menghilangkan milik tadi, milik itu. Tadi diwakafkan, dijual, disewakan. Okey, apatah lagi mengurangkan. Okey. Itulah mengenai masalah muamalat mengenai dengan tajuk rujuk. Tidak jadi bergadai. Okey, sampai sana dulu pendengaran cikgu. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab.